Segmen bijak belanja minggu ini mengenai manfaat daripada menjaga alam sekitar. Padah merosakkan alam sekitar kesannya ketara seperti ketika banjir baru-baru ini. Bukan setakat harta benda, dalam beberapa kes nyawa ikut melayang. Tiada yang dapat menafikan peranan hutan sebagai benteng kepada bencana alam seperti banjir, kemarau, tanah runtuh, pencemaran, ribut dan gangguan fizikal lain. Penebangan terkawal hutan di negara ini memberi impak besar bukan sahaja kepada manusia tetapi juga alam sekitar. Bila di peringkat hulu, itu merupakan kawasan tadahan air. Ini bila kawasan tadahan air dan kawasan berbukit, apabila hujan yang begitu, curahan hujan yang begitu tinggi dan bentuk keadaan hutan telah dimusnahkan menyebabkan tanah terdedah kepada curahan hujan yang begitu kuat, menyebabkan berlakunya proses hakisan dan seterusnya pemendapan di kawasan sungai. Kemusnahan hutan paya bakau yang menjadi kawasan limpahan banjir. Jadi dua-dua kawasan ini telah dimusnahkan ditupan hutannya. Jadi ini yang menyebabkan mempengaruhi banjir yang agak teruk di beberapa negeri sejak beberapa tahun kebelakangan ya. Katanya, hutan memainkan peranan yang sangat efektif dalam mengawal masalah banjir dengan menutup permukaan tanah daripada hakisan hujan, menadah serta menyimpan limpahan air hujan. Apabila peranan itu dilenyapkan, tidak hairanlah ketika berlaku hujan lebat, banjir mudah terjadi. Terdapat juga beberapa program penanaman pokok dilaksanakan di antara pihak berkuasa, terutamanya Jabatan Perhutanan, agensi-agensi teknikal yang lain dengan kerjasama NGO. Sebagai contoh, program penanaman pokok pesisiran pantai. Jadi itu Sahabat Alam Malaysia terlibat secara langsung dan menjadi salah satu NGO yang duduk di dalam jawatan kuasa teknikal tersebut. Langkah yang wajar dilakukan dalam mengekalkan kelestarian hutan termasuk menanam semula serta mengekalkan kawasan rizab dan lembangan sungai. Hulu sungai dan hutan paya perlu dipelihara serta diwartakan sebagai kawasan perlindungan. Segmen Bijak Tani TV9. Untuk bercucuk tanam, sesiapa pun boleh menceburinya. Namun, untuk komersial, strategi dan pencaturan yang tepat penting untuk memastikan pulangan yang diperoleh setimpal dengan keringat yang dikerah. Baru 3 tahun bertani, Muhammad Akmar Abdul Latif, 33 tahun, sudah mengecapi keuntungan berlipat kali ganda. Sawi, terung, timun, ubi keledek serta peria antara tanaman yang diusahakan Muhammad Akmar di 2 kawasan seluas lebih 2 ekar di Bukit Manik dan berhampiran empangan Timah Tasuh dekat Berseri Perlis. Semua tanaman ini ditanam secara berperingkat dan mengikut waktu tuaian yang sesuai dengan permintaannya. Katanya ketika ini beliau mengusahakan sawi dan peria selepas menuai terung, timun dan ubi keledek pada bulan lalu. Menurut Muhammad Akmar, pemilihan tanaman pada waktu yang tepat membantu mengelak berlaku lambakan yang secara tidak langsung mengheret kejatuhan harganya. Katanya, kesilapan yang paling banyak dilakukan pekebun ketika memulakan pertanian adalah sembrono dan tidak mengkaji permintaan pasaran terlebih dahulu. Nak tanam apa pun, timing. Timing. Waktu mana yang bila kita harvest, harga akan naik. Itu kita kena belajar. Kita kena ambil tahu contoh macam waktu cuti sekolah. Waktu cuti sekolah kita kena fikir logik lah. Orang banyak buat kenduri, ramai yang pakai sayur, harga sayur akan naik. Jadi kita timing lah. Timing. Kita kena tanam sebelum, maknanya waktu kita harvest tu waktu cuti sekolah, waktu cuti perayaan. Waktu-waktu ni yang harga sayur akan boom.
Sebelum ini, bertahun-tahun Muhammad Akmar merantau mencari rezeki di ibu negara. Namun kerana tidak dibayar gaji, beliau membawa diri pulang ke kampung halamannya. Tiada siapa menduga pengalaman hitam itu menjadi titik permulaan kepada kejayaannya hari ini. Beliau bermula dengan mengutip ilmu daripada beberapa individu yang juga mengusaha pertanian komersial selain mengikuti kursus-kursus pertanian. Sayur yang ditanamnya dijual terus kepada peruncit di sekitar kawasan Berseri secara tidak langsung menghapus peranan orang tengah. Bila peraih ni, peraih akan pergi ke pemborong. Pemborong ke peruncit. Peruncit baru pengguna. Macam kami daripada kebun terus kepada peruncit. Kalau ikutkan dalam sekitar Berseri ke sebelum Kangak tu lah, sampai Kangak lah, ada lebih kurang 70 kedai sayur. Kami boleh hantar setiap kedai tu 10 kilo. Jadi kalau satu hari satu kedai minta 10 kilo, kalau 70 kedai, kami memang tak menang tangan. Sayur kami memang tak cukup. Jadi itu sebab tu saya memang galakkan orang muda balik bercucuk tanam. 800 pokok peria yang ditanam ketika ini boleh dituai selepas 40 hari dengan purata anggaran hasil 100 kg sehari dan akan berterusan selama beberapa hari sepanjang tempoh mengutip. Ketika ini, harga pasaran bagi peria adalah antara 3 hingga 4 ringgit sekilogram. Sawi pula dapat dituai selepas 30 hari ditanam dengan anggaran hasil yang dituainya kini mencecah 40 kg setiap hari. Menurut Muhammad Akmar, beliau melakukan teknik penggiliran dengan menanam peria selepas timun, manakala ubi keledek selepas terung dan bagaimanapun sawi ditanam secara berterusan. Segmen Cari Pahala, nasi tomato dijual dengan harga RM1. Jika difikirkan, untungnya tidaklah seberapa. Tetapi kerana mahu mencari keberkatan di dalam berniaga, perkara itu masih dilakukan sepasang warga emas sejak 2 tahun lalu. Yusha Mat Nur, 69 tahun dan isterinya Samawiyah Omar, 59 tahun, memulakan perniagaan sejak tahun 2019. Beliau dan isterinya membuka gerai mereka setiap hari kecuali Isnin. Kebiasaan bermula jam 8 pagi, mereka sudah pun berada di sini. Letaknya pula tidak jauh di tepi sebatang jalan di UK Perdana Ampang Jaya, Selangor, kira-kira 500 meter dari rumah mereka. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Berkongsi mengenai usahanya itu, Yusha berhasrat menambah pendapatan di samping melakukan amal jariah kepada orang ramai. Awal tu sambutan tak berapa, orang ingat nasi RM1, tak tahu macam mana apa semua kan. So kata bila kalau tak habis saya bagi je, kadang-kadang buka saya bagi je. So sambil tu ada fikir juga, kata kalau aku nak sedekah pun tak ada duit. So buat ni lah, boleh sambil sedekah, sambil berniaga. Mengakui ada individu yang ingin membuat tempahan yang banyak, namun Yusha terpaksa tolak. Ini kerana memikirkan kemampuan beliau dan isterinya untuk menyediakan bilangan pek yang banyak. Menurut Yusha, ketika ini beliau dan isteri lebih selesa menjual antara 40 hingga 50 pek nasi tomato sehari. There must be a balance kan. Kalau nak ambil everyday ambil 100, 200, ada sampai 300 pun ada. Tapi 300 I tak akan stop lah. Pukul 11 malam akan continue. So bila itu cost akan naik. Kalau buat 300 pun maybe I get out of 100 maybe you make RM20. Dapatlah RM60 a day, which is quite a lot. But every day nak buat 300, I don't think so lah. I want to balance. I like to, orang kata apa, smell the coffee. Jadi kita tak nak walk through life. Itu asyik kerja ini, balik bikin nasi. Apa-apa pun, beliau dan isteri amat bersyukur dengan sambutan orang ramai ke atas jualannya. Lebih-lebih lagi selepas kisahnya tular di media sosial. Dalam masa 30 minit atau kadang-kadang lebih awal, jualannya sudah habis.
Malah pernah juga ada pelanggan dari Banting hantar Rana untuk membeli jualan nasi tomatonya. Yusyap berpesan, sekiranya kita inginkan sesuatu, sentiasa berdoa dan meminta kepada Sang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala. Ayam ada tak? Segmen Pintu Rezeki TV9. Pasangan suami isteri Ahmad Zukhairi, Muhammad Zaki dan Nurul Hidayu antara peniaga bijak menggunakan strategi satu pak sarapan cuma berharga RM1. Setiap hari mereka mampu menjual sehingga 1,000 pak. Selepas subuh kira-kira jam 6.30 pagi, Ahmad Zukhairi dan Nurul Hidayu sudah mula berjualan. Warung terletak di tepi kediaman mereka di Kampung Tasik, Bukit Payung, Terengganu dah mula dibuka sejak 14 Oktober tahun lalu. Ahmad Zukhairi dan Nurul Hidayu tidak menyangka perniagaan mereka mendapat sambutan menggalakkan. Menurut Nurul Hidayu, ketika mula membuka warung, beliau hanya menjual 6 jenis kuih. Namun sehingga kini bertambah kepada 100 menu termasuk nasi minyak, nasi lemak serta kuih muih tradisional dan moden. Melaluinya, adik-beradik dan keluarga terdekat beliau dapat turut sama terbabit menyediakan juadah masing-masing dan pada masa sama mempunyai wang saku. Malah pelanggan juga gembira kerana mempunyai banyak pilihan untuk dicuba. Di sebalik apa yang terlihat, Nurul Hidayu lebih gembira apabila usahanya dikaitkan dengan cara beliau memudahkan orang ramai. Dengan keadaan RM1, kadang-kadang orang yang tak mampu, dia boleh beli. Dengan anak ramah tu macam boleh rasalah makanan pelbagai menu. Jadi saya pun memang niat untuk bantu orang ramah. Jadi dengan saya niat saya nak bantu orang ramah ni, ada juga orang luar ni yang terbuka hati nak sedekah wang RM1 suruh tukar dengan makanan. Jadi makanan saya ni boleh sedekah pula ke orang lain. Jadi situlah nampaknya rezeki tu boleh kongsi dengan orang lain. Kebiasaannya hanya dalam tempoh 2 jam, semua jualan Ahmad Zukhairi dan Nurul Hidayu sudah habis terjual. Sini kalau untuk orang anak ramah tu kira boleh jimat musim-musim ni kadang kalau beli kedai biasa kan lebih RM20, sini dah RM40, banyak beza. Saya boleh katakan selang sehari saya datang kedai ni beli makanan di sini sebab makanan di sini murah dengan harga RM1. Kalau dapat bawa duit RM10 dapat 10 makanan. Jadi saya beli kalau banyak tu saya bagi ke orang sikit-sikit lah, takut dapat pahala sama dengan dia lah. Bagi yang mahu mencuba, kaedah yang dilakukan Ahmad Zukhairi dan Nurul Hidayu sesuai dicontohi. Bagi Nurul Hidayu sendiri, beliau kini menanam hasrat untuk mengembangkan perniagaan makanan RM1-nya di Bandar Kuala Terengganu di samping memulakan perkhidmatan pesanan secara dalam talian.